Okey, cikgu tekan butang record dah. Okey, cikgu mulalah noh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita baru ada 7 orang ni, termasuk cikgu 8 lah. Termasuk cikgu, cikgu kira berapa orang ada ni. Di presentation kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Okey, 7 orang. 7 orang. Okey, tak apa. Hari ni cikgu bagi tajuk ni onboarding 2. Cikgu nak bawa kamu meneroka portal delima lah sikit hari ni. Menggunakan iPad kamu lah. Tapi cikgu taklah guna iPad lah. Cikgu guna Windows cikgu. Tapi lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama dengan kamu jugalah kan. Kamu gunakan aplikasi Safari. Kamu tengok tu kucing tu. Cikgu pasang satu aplikasi dekat laptop cikgu ni. Nama dia Lumi. Lepas tu cikgu dah pasang elok dah. Segan lah nak buang kan. Jadi tu yang nampak kucing comel tu. Dia boleh buat avatar lain. Nanti cikgu tak set lagi avatar lain. Tak ada nak buat. Tapi tak apa. Best juga kan. Daripada tengok nanti bersemuka nanti kamu jumpa kat cikgu. Tapi dalam ni nampak kucing tu tak apalah noh. Okey, hari ni cikgu nak bawa kamu meneroka portal delima. Sebelum cikgu pi, 7 orang ni siapa pernah masuk ke portal delima tu? Apa hak ada di sana? Saya. Apa ada Saya macam-macam. Macam-macam. Antaranya? Google Classroom. Lagi? Ada apa ni? Lain Google Classroom. Google Classroom sebab cikgu guna kan. Ada cikgu kamu yang guna untuk buat PDPR. Selain daripada tu, ada apa lagi? Okay, Assalamualaikum. Aina Maisarah. Ada apa lagi kat portal delima? Sebelum cikgu bawa pi. Ada aplikasi Google kan? Banyaklah Google kan? YouTube pun Google. Betul tak? YouTube pun Google. Google banyak aplikasi dia. YouTube. Apa lagi? Google Drive. Google Sheet. Cikgu sebut antaranya lah. Banyak sebenarnya aplikasi Google. Okey, tu Google. Okey, selain Google, ada Apple juga di sana. Dan juga Microsoft. Microsoft ni. Okey, Farhan, Assalamualaikum. Okey, 3 benda tu, Google, Apple dengan apa ni, Microsoft adalah aplikasi yang besar-besar lah dalam dunia ICT kan. Semua orang guna Apple, ada orang guna Apple, ada orang guna Google, ada orang guna Microsoft, ada orang guna ketiga-tiga sekali. Cikgu-cikgu kamu termasuk cikgu pengguna semua tu lah. Cuma Apple ni janganlah sebab tak guna peranti Apple. Kalau kamu meneroka dalam Apple nanti kita pergi satu-satu lah dalam portal delima tu. Kamu pun tak berapa, kamu dengar delima tapi tak tahu apa dia. Okey, sekejap cikgu bawa pergi meneroka ke portal delima dah. Cikgu buka satu ID murid. Sama macam kamu, kalau kamu guna iPad kamu tu, kamu guna aplikasi Safari lah. Safari paling stabil dengan iPad kamu. Kalau cikgu, window ni cikgu guna Google Chrome. Ada juga kan, di iPad ada Google Chrome juga kan? Betul kan? Okey. Okey, sekejap cikgu tukar presentation. Cikgu stop hal ni. Okey. Sekejap cikgu nak share window lah. Window. Okey, kamu nampak kan tiga ikon ni. Nampak kan? Okey, di laptop cikgu ni cikgu gunakan Chrome
mode incognito window. Mode incognito window ni supaya tak ganggulah dengan profil cikgu yang lain. Okey, kamu nampak murid kan? Kamu nampak guru, kamu nampak sekolah. Okey, sebelum ke sini tu, biasanya cikgu sebelum ni ajak kamu kan, gunakan aplikasi Chrome, buka tab baru, type moi.dl.edu.my. Terus nampak yang ni. Tapi di iPad kamu tu, bila kamu tekan aplikasi Delima tu, dia tak nampak yang ni terus, betul tak? Kan itu masalahnya. Tapi sikit je masalah tu. Kalau kamu type macam cikgu sebut tadi, moi-dl.edu.my tu, kamu jumpalah tempat nak login, log masuk ni. Log masuk dan log keluar. Ulang-ulang kali cikgu bagi tahu. Sama je. Okay, kamu boleh try amal. Inilah caranya untuk login ID Delima kamu. Kamu gunakan aplikasi Safari tu. Lepas tu dekat atas sekali kamu type moi-dl.edu.my kan. Cikgu banyak kali ulang dah. Kamu akan jumpa yang ni. Tapi kalau kamu tak mau nak cuba, cikgu tak boleh buat apalah. Kamu yang nak meneroka kan. Cikgu hanya boleh tunjuk cara sahaja. Okey. Selepas kita jumpa yang ni, kita log masuk. Kita log masuk. Okey, tadi cikgu log masuk dengan ID anak cikgu lah sekolah di Serita tu. Sama macam kamu juga. Dia akan buka tab yang baru. Kemudian kita pilih murid. Betul tak? Kan? Kita pilih murid, kita jumpa lah yang ni. Ada buku teks, ada aktiviti, ada aplikasi, ada pusat sumber, email, kalender, maklum balas, rakan delima. Okey, cikgu pernah bagi tahu kat kamu rakan delima aktiviti dengan buku teks. Okey, sekejap kita nak meneroka hari ni, kita try buka buku teks. Nanti kamu boleh terokalah. Ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah pun ada. Jadi delima ni bukan kita sekolah rendah saja guna. Sekolah menengah pun guna. Bila dia buka satu-satu ni, contohlah cikgu klik tahun 4 ni. Akan dibuka tab yang baru. Kamu nampak tak ni? Kamu nampak kan? Okey. Dia masuk dalam apa ni? Lambang ni. Google Drive. Google Drive pun aplikasi delima juga. Dalam kumpulan Google. Okey, buku teks yang kamu pinjam, yang dipinjamkan kepada kamu tu, buku yang boleh belek-belek tu, buku, kertas, buku tu sama je dengan ni. Okey, contohlah cikgu buka, ni untuk, dia ada kategori. Ni sekolah Cina, ni sekolah Tamil. Kalau kita kena pilih SK ni lah. Cuba kamu buka nanti tengok, boleh tak? Kalau line internet kamu okey, biasanya, ni this folder is empty. Cikgu pun baru hari ni lah tengok ni. Tahun 4 ni. Siapa dia empty? Sekejap kita tengok. KSSRPK. Sekejap cikgu nak tukar mode dia sebab tak nampak tulisan. Ni OKU. Sepatutnya di sini ada ni. Tapi empty pula dah. Okey, tak apa, kita abaikan lah. Tak ada lah pula. Sepatutnya kita SK lah. Okey, cuba kita tengok sekolah Cina ni ada tak? Oh, sekolah Cina ada. SK tak ada. Cikgu baru buka hari ni, tak tahulah kata tak ada. Okey, kita try sekolah Tamil pula, ada tak? Oh, ada. Dia dalam bentuk PDF. Tahu kan? Ni adalah buku teks digital. Sepatutnya kamu ada ni. Kenapa tak ada kat sini ya? Okey, tak apa, kita abaikanlah dulu. Dah tak ada buku teks ni. Okey. Kalau kamu tak perlukan, kamu buang saja tab kat atas ni. Dia kembali pada buku digital. Kita nak kembali ke depan semula, kita klik tab atas. Ni tab yang tadi cikgu buka. Ni tab ni. Okey, kalau katalah tak mau ni, kita undo ke belakang. Ataupun klik atas tu, dia ada menu murid tu. Dia akan pergi sini. Okey, cikgu bagi tahu menu 2. Menu 2 ni yang paling kerap cikgu bagi tahu. Kita jumpa apa ni? Google Classroom,
Microsoft Teams, Apple Resources. Cikgu nak buka yang ni sekejap lagi. Hari ni cikgu nak buka yang ni. Google Classroom ni kita dah tahu dah, kebanyakan dah tahu dah kan. Yang tak tahu tu nanti lepas ni try buka lah tengok. Ni lah cara dia nak pergi ke sini. Tapi kadang-kadang iPad kamu tu macam cikgu awal hari tu cikgu settle beberapa orang murid yang masalah nak ke Classroom tu. Kadang-kadang bila buka melalui Chrome, iPad ni kita kena faham iPad dia ada aplikasi dia tersendiri. Kalau versi tablet dan juga smartphone, sekejap cikgu nak sambung power. Dia menggunakan iCloud. Betul tak? Okay, sekejap cikgu sambung power. Lupa nak sambung. Ya. Okey, jadinya tablet kamu tu yang paling stabil kamu gunakan Safari. Kamu gunakan Safari. Itu alternatif untuk pergi ke portal Delima. Selain kamu klik aplikasi Delima tu lah. Okey, faham tak cikgu sebut ni? Amal faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey. Cikgu nak ajak kamu meneroka di Apple lah. Kita try buka Apple Resources for Pupils. Cikgu tak pernah tunjuk kat kamu ataupun kamu tak pernah masuk lagi lepas ni. Boleh ni ya. Cikgu akan simpan video rakaman ni nanti dekat channel YouTube sekolah. Jadi kamu boleh ulang tengok. Okey. Dia akan buka satu tab. Study and learn from any distance. Dia kata. You are now accessing Apple Resources for people from Delima. Okay. Delima ni dia ada satu tim dia dekat bahagian sumber teknologi pendidikan kat Kementerian Pendidikan Malaysia dekat Putrajaya sana. Dia orang ni lah yang buat konten ni. Okay. Nak memudahkan kamu untuk belajar. Okay, dia dalam versi bahasa Inggeris. Okay, kita boleh bawa turun. Tu. Kita discover how you can express your creativity in every subject through drawing, photography, music and video. Okey, kita akan manfaatkan iPad kamu tu untuk kamu menerokalah ni. Everyone can create drawing on iPad. Everyone can create photo on iPad. Okey, dengan peranti kamu tu bukan saja untuk kamu guna untuk PDPR, tapi kamu boleh berkreativiti lah di sini. Macam mana nak gunakan, nak melukis melalui iPad. Tapi iPad kamu sekadar iPad lah, tak ada pen kan. Pen tu pun cikgu survey-survey tengok tinggi juga lah harga dia. Tapi kalau ada pen tu lebih advance lah. Tapi kalau tak ada pen, boleh tak kamu drawing melalui iPad tu? Boleh. Apa caranya? Pakai jari. Boleh. Sebab dia screen touch kan. Boleh guna jari. Boleh guna jari. Okay, drawing. Dia kata kalau nak drawing guna download the drawing project guide. Di sini. Ni secara ringkas lah kamu boleh download tengok apa panduan nak guna ni. Tapi dalam versi bahasa Inggeris lah. 14 hari cikgu rasa tak ada masalah nak faham ni. Okey, boleh tanya ibu ayah kamu lah apa sebenarnya dia bagi tahu kalau di iPad nak guna apa. Cikgu pun masih meneroka. Cikgu pun nak cari juga satu lah iPad ni. Ada rezeki kamu doa-doa lah. Okey, kalau ada orang sponsor lagi bagus kan? Lepas ni mana nak tahu. Ya. Boleh ke kalau nak tekan download the drawing project guide tu? Boleh try. Tapi cikgu nak bagi tahu kalau iPad kamu tu dah dibagi tahu kan tak boleh nak download sebarang apa. Kalau dia tak melibatkan Apple Store, dia boleh baca. Okey, ni cikgu try lah tengok apa bentuk dia. Kalau dia PDF, dia boleh buka. Tak, cikgu tengok apa bentuk dia. Oh, aplikasi lah. Tak boleh lah. Okey, kalau cikgu boleh download melalui sini, nanti cikgu akan blast masuk dalam Telegram noh. Telegram info peranti. Tak boleh lah noh. Sebab dia melibatkan
Ni apa? Apple Store. Kalau melibatkan Apple Store memanglah iPad cerdik tak boleh nak download apa. Masalahnya tak apa. Bila peranti kamu tak boleh, cikgu akan usaha bukalah nanti. Okey. Cikgu tertutup tadi, buka balik. Okay, kita pergi tengok satu-satu, kita tak payah download lah. Okey, melalui iPad pun boleh ambil gambar berlatih jadi fotografer. Berlatih jadi fotografer tu. Okey, kita tengok dulu. Melalui iPad juga kita boleh create video menggunakan apa? Cikgu lupa dah. Apa ni? iMovie kan? Ada iMovie. Ada iMovie ready dekat iPad tu. Walaupun tak boleh download ni, cikgu rasa di iPad tu ada fungsi untuk drawing, aplikasi untuk drawing. Cikgu Ada cikgu, Keynote. Keynote. Kamu lagi tahu. Okey, Keynote. Try dah? Dah Lily pernah try Keynote tu? Dah. Boleh? Syak tak guna jari kalau melukis? Cantik tak? Cantik. Okey, lepas ni yang lain boleh cubalah. Yang dah Lily cuba. Okey, nanti kita bersemuka mungkin kita boleh buat sharing dekat dalam kelas. Apa ni, macam mana nak guna iPad tu, nanti cikgu akan arrange lah. Bila dah ada tarikh nak bersemuka di sekolah nanti, cikgu akan susun jadual macam mana nak bimbing kamu guna iPad tu. Okey, kalau nak ambil gambar dia pakai kamera dia lah kan. Tempat nak edit gambar, apa dia? Aplikasi apa kat iPad tu? Ada? Tak pernah ke kamu tak pernah meneroka lagi? Photo and camera, captivating photo storage with iPad. Boleh juga ni, ada, cikgu rasa ada lepas kita ambil gambar guna kamera dia, kita boleh edit lah kot dalam satu-satu apps yang ada kat iPad tu, cikgu rasa ada. Okey, kalau video guna iMovie, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Kalau music, cikgu rasa ada GarageBand. Betul? Siapa pernah buka GarageBand dekat iPad? Saya. Boleh set key kan? Boleh set apa ni, contohnya piano ke apa ke, ada kan? Cikgu pernah tengok ada satu sekolah memang ada sebelum ada program cerdik ni, sekolah dia orang ni memang disponsor oleh Apple untuk projek pembelajaran ni, dan di sekolah tu dia orang bentuk satu kumpulan choir. Tapi tak guna gitar, tak guna piano, tak guna apa, hanya guna iPad sahaja. Jadi satu orkestra pula. Boleh nanti cikgu akan cubalah lepas-lepas ni kan. Bila tak bersemuka ni terhad sikit lah, terpaksalah buat Google Meet. Ya. Apa boleh ke login semua app tu? Boleh ke buka? Awak pula tak boleh. Nanti kita try. Sebab lah ni cikgu tak cuba lagi lah app-app yang dalam Apple tu. Cikgu hanya bertumpu pada delima dahulu. Bila kamu dah boleh delima, cikgu akan pelan-pelan lah tengok satu-satu macam mana nak ajak kamu macam mana nak guna Keynote, macam mana nak guna iMovie. Nanti boleh iMovie, kalau boleh buka Keynote, contohnya Dalili boleh buka Keynote, maksudnya hal lain pun boleh buka lah, betul tak Dalili? Dalili kamu buka Keynote tu ada nak kena login ID apa tak? Tak ada. Tak ada. Boleh guna terus. Boleh guna terus sebab aplikasi tu dah dipasang terus dekat iPad kamu tu. Boleh gunalah. Okey. Creativity for Kids. 330 Creative Activities for Kids. Apa dia? Personify something, capture a time-lapse video. Boleh buat time-lapse. Tahu time-lapse? Time-lapse kan kalau kita ambil video panjang tu, lepas tu kita edit jadi pendek. Tu nama dia time-lapse. Okay, make coloring sheet, picture your name, go on a photo walk, see color in slow-mo. Kamu pun tahu slow-mo. Emojify your mood, storyboard your daily routine, calendar together, find shape in nature, make a simple book. Banyak aktiviti. Tell a story with shape, record news and TV interview. Melalui iPad pun kita boleh
keyakinan untuk bercakap. Kreatif, comic strip. Banyak, memang Apple ni satu alat yang boleh kita berkreativiti lah. Kalau kita boleh guna secara maksimum, memang menarik minat kamu. Tak apa, tak lama dah kita nak bersemuka. Cikgu akan rancang nanti get your question answer. Okay, ni 30 creativity activities pocket. Okay, cikgu try klik apa yang nak keluar. Okay, for share your favorite. Dia terang balik lah apa dia ni. Download 30 creative activity pocket image. Nanti cikgu akan cuba tengok lah. Dan cuba guide kamu lah satu persatu. Kita meneroka sahaja dahulu hari ni. Banyak lah 30 aktiviti creative pockets. Sangat menarik ya. Siapa yang baru pertama kali nampak ni? Tu dia cikgu iPad banyaknya guna. Kan? Banyaknya guna. Jadi bukan sekadar untuk kamu buat kerja sekolah yang cikgu bagi sahaja dekat iPad tu. Tapi waktu-waktu macam ni, hujung minggu ni, peluang untuk kamu meneroka. Okay, nanti video ni bagi ibu ayah kamu tengok samalah supaya dia boleh galakkan kamu menggunakan iPad tu. Okay, tak apa, kita meneroka secara overall saja dahulu. Okay, kalau pergi kat bawah lagi sini, learn how to code with easy to use guide and Swift. Everyone can code. Kamu belajar RBT kan? Betul tak? Cikgu Hakim ajak tajuk apa dah lah ni? Kalau 4B dengan 4C. Pengatur caraan. Okey, kamu buat scratch dah? Pengatur caraan. Buka dah scratch? Belum. Baru buat apa ni, catat alien dengan studio code dah. Okey, tak apa. Dalam subjek RBT kamu, cikgu pun ajak 4G dengan 4R. Cikgu pun masuk dah pengatur caraan. Cikgu tengok di situ. Untuk tahun 4, kamu boleh meneroka buat coding dalam aplikasi Scratch. Kamu type dekat Safari tu, nanti cari scratch.meet.edu. Lepas tu kamu, kalau cikgu tak ajar sekalipun, kamu boleh meneroka melalui YouTube. Kamu cari video-video, kamu search sahaja. Apa ni? Perkataan yang berkaitan dengan Scratch. Kan pernah tengok coding kan? Dulu kan kamu pernah buat hour of code tu. Ada gambar kucing tu, macam mana nak gerakkan kucing tu, macam mana nak masukkan dialog, macam mana nak bagi bunyi. Memang menyeronokkan kalau kamu boleh meneroka lah. Tapi aktiviti ni start kalau bila line tak ada lah kan, line tak stabil ke, hujan ke, tak jadi buat lah. Perlulah juga line internet yang okey tu. Tapi itu bukan menjadi satu masalah besar lah bagi kita. Malas lah line internet tak okey, nak buat apa pun tak boleh. Kalau kita duk cakap selalu tu, dia jadi masalah kita lah, tak mau belajar kan. Okey, boleh juga code melalui iPad kamu. Nanti cikgu teroka apa dia selain pada Scratch, apa yang boleh guna di iPad untuk code. Okay, ni everyone can code puzzle, everyone can code adventure. Siapa biasa tengok video Minecraft? Minecraft. Tu pun coding juga kan? Ya. Game tu asalnya disusun oleh kod-kod yang tertentu untuk membentuk satu game. Kamu biasa main game tapi kamu tak biasa buat game. Betul tak? Sebenarnya kod ni pun ajak kamu, boleh menginspirasikan kamu buat game. Okay, develop in Swift. Siapa dia Swift ni? Lebih kuat lah juga kan? Ni lambang Swift. Banyak rupanya dalam Apple ni. Umur kamu ni memang ni lah. Benda yang kamu perlu tahu. Jadi cikgu ni walaupun tua-tua dah, tahu sikit-sikit ni. Jadi macam rasa tanggungjawab dah cikgu nak bagi tahu. Tu sebab cikgu korbankan hari Jumaat macam ni. Duduk sejam dengan kamu ni, sembang lah. Okay. AR. AR ni adalah actual result. Augmented reality. Contohnya dia macam 3D lah kan. Betul tak AR ni? Kita buat asalnya dia skeping je. Dia apa?
Dia sekeping saja, macam mana cikgu nak kata. Lepas tu dia boleh jadi macam benda yang boleh dipegang. Kita boleh duduk gambar kat tepi tu macam wujud je objek tu. Betul tak? Tu panggil AR. Okay, R. Yang banyak lagi ni. Pages, Keynote, Numbers, GarageBand. Ada kan? Dekat iPad kamu ada benda-benda ni kan? Ada. Clip, Ada. Voice Memos. Okay, Reality Composer. Daripada GarageBand ni mungkin boleh ke sini lah ni untuk muzik kan? Keynote untuk melukis ni lah. Lepas tu iMovie untuk edit video. Okay, yang tiga ni Microsoft Word, PowerPoint, Excel ni adalah aplikasi Microsoft. Microsoft. Okay. Ni untuk sekolah menengah lah. Get Secondary School App Collection, Creative App Primary Schooler. Okay, ni maklumat dia. Nanti cikgu try meneroka lah. Kamu pun sama lah, teroka lah no? Tengok. Tak payah mana pun ni. Walaupun dia dalam bahasa Inggeris. Okay, inilah pengalaman melalui Apple kamu. Okay, ni cerita Apple lah. Okay, kita balik belakang set. Okay, Eduweb TV. Cikgu nak cerita sikit Eduweb TV ni apa dia ada. Okay. Nampak ni yang cikgu tayang ni? Okay, sekejap nah. Berapa orang dah kita ada? Ada 11 orang. Siapa yang baru masuk? Saiful Alif. Saiful Alif. Empat rajin. Saiful Alif, mana kertas YSB kamu? Tak hantar ke cikgu pun? Dia buat senyap situ dah. Tak apalah. Kertas pun isap. Ujian sumatif cikgu nak write tak ada markah kamu. Kamu hantar tak? Hantar lah cikgu. Oh ya ke? Pasal apa cikgu tak jumpa? Rasanya lah Sat cikgu tengok sambil-sambil dah cakap dengan kamu ni. Sat cikgu tengok RBT tahun 4. Sekejap cikgu tengok. Cikgu ajar RBT kelas 4 rajin ni. Sat rasanya tadi tak ada kertas kamu. Sat cikgu tengok ada tak markah kamu? Ke siapa dia? Sebab banyak sangat alih-alih 4 rajin ni. Saiful Alif. Oh ada. Cikgu bagi markah dah. Lulus dah kamu. Alif hak lain. Alif tak hantar buah ni. Alif Iman tak hantar. Helmi tak hantar. Adam tak hantar. Tak tahu pergi mana lepas ni. Tak tahu biar pergi lah. Okey, cikgu sambung balik. Portal Eduweb TV. Okey, portal Eduweb TV. Apa dia ada portal? Adalah TV Pendidikan Malaysia. Okey, di sini pun kamu boleh meneroka untuk belajar. Jom belajar. Boleh diakses oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa dan di mana jua. Percuma sahaja duduk di rumah, jom belajar cegah COVID-19. Okey, jadi tak boleh jadi alasan lah bila dah ada peranti macam ni, lepas tu ditambah pula dengan line internet kamu okey kat rumah tu. Jadi kamu manfaatkanlah. Tapi cikgu tahu sebahagian besar daripada 90 orang yang dapat iPad ni sebab kita duduk kawasan kampung. Jadi memang ramailah yang line internet tak okey. Dapat iPad tapi line internet tak okey. Jadi tak apalah pelan-pelan sebab bukan kita boleh ubahkan nak jadi internet tu kuat kecuali kita pergi beralih sikit lah kat mana-mana internet kuat barulah dapat kan. Tapi kalau kamu berusaha, benda tu dia jadi macam dia jadi masalah tak apa. Saya boleh pergi rumah Tok Wan saya boleh pergi rumah sepupu saya boleh pergi rumah pak menakan saya. Tapi kalau duk risau takut kena COVID tu, janganlah ambil risiko kan. Tapi kamu yang lain okey ni kamu kena benda berusaha untuk meneroka di samping kamu belajar dalam PDPR hari-hari sekolah tu. Okey, kamu boleh. Okey, kamu klik sini. Tadi klik Eduweb TV. Kamu akan masuk ke channel YouTube Eduweb TV. Channel YouTube Eduweb TV. Okey, Eduweb TV ni lama lah Kementerian Pendidikan buat. Nak membantu kamulah nak membantu murid-murid di sekolah KPM ni untuk belajar
Belajar tu dia. Kamera apa ni, mic siapa tu? Tak off. Oh dulu, bagi cikgu cakap. Okey, banyak ni. Banyak video-video YouTube yang kamu boleh tengok. Kamu tengok di sini mana yang berkaitan kamu, sebab dalam EduAcTV ni bukan sahaja murid macam kamu belajar, cikgu pun ada program-program yang tertentu. Okey, kamu tengok banyak video, nanti kamu subscribe lah. Subscribe video-video YouTube, video EduAcTV. Okey, kamu boleh carilah ikut sini ataupun cari yang cepat melalui channel YouTube. Kamu tahu kan macam mana nak cari satu-satu channel tu apa yang ada. Kamu klik playlist. Klik playlist ni dia akan kumpulkan ikut kategori. Ni tingkatan 2, tingkatan 3. Kamu pun carilah tahun 4. View full playlist, apa ada dalam ni? Nampak? English, moral. Apa ni? Apa lagi ada bawah? Okey, ada 7 video saja dalam ni. Tak banyak pun. Mungkin dia punya pembangun channel ni tak banyak lagi lah. Okey, siapa baru masuk? Sofian Mahmud. Ayah siapa ni? Siapa dia yang baru masuk ni? Sebab cikgu nampak nama ayah dia. Guna Gmail lah ni. Tak guna Delima. Sebab tu bila tak guna Delima, cikgu akan nampak nama, bukan nama kamu lah kemungkinan tu. Macam Amal kan nampak nama kak dia. Okey, tak apa, cikgu teruskan EduAcTV. Ada English saja. Okey, macam mana kita nak balik semula ke channel tadi? Kita pergi balik ke mana nak pergi ke? Kita pergi kat home lah. Kita pergi kat home. Okey, dia akan balik ke YouTube wall lah. Okey, naiklah semua sebab cikgu duk guna, anak-anak cikgu duk guna PC di rumah tu, dia naik macam-macam lah. Okey, siapa yang guna iPad buka YouTube nak pergi tengok game, nak pergi tengok video kartun, nak pergi tengok video apa? Hak yang tak ada manfaat sangat lah kan kepada pembelajaran kamu. Sepatutnya bila kamu pergi YouTube tu, kamu carilah apa-apa benda yang kamu tak faham lagi. Contohnya lah tak reti nak tambah pecahan, nak darab pecahan. Contohlah kan. Kamu carilah. Okey, video pembelajaran KPM, latihan atas talian, kreativiti, skor rintis. Ni sebenarnya pertandingan lah. Cikgu tak mau buka lagi ni. Cikgu nak balik semula ke menu murid tadi. Kita meneroka dah tadi Apple tu dengan EduAcTV. Kemudian Apple hak dalam tu, Apple hak dalam aktiviti kan. Ni rakan delima ni pun ada juga. Cikgu ada bagi tahu dah kamu sikit hari tu. Ni Apple. Sama tak? Kita buka lagi sama dengan hak tadi tak? Dia lain sikit dia dalam bahasa Melayu. Okey, siapa pergi tengok hari tu? Cikgu duk pautkan cara penggunaan iPad nak ambil gambar dalam Telegram kemarin kan, video tu. Gua ambil dari sini ni. Ni, kenali iPad anda ni. Kan hari tu cikgu bagi tahu dah. Okey, sebelum cikgu pergi, cikgu nak tanya kalangan 7-8 orang ni. Siapa boleh dah screenshot melalui iPad? Macam mana nak screenshot melalui? Saya. Kan nak tutup dengan Saya. buka, lepas tu tekan button. Button tengah. Macam mana? Apa ni? Siapa ni? Tutup benda yang nak Tekan buka. tutup dengan tekan button. Macam tu. Sama tak kalau dekat smartphone, biasanya kita tekan butang volume bawah dengan start kan? Nak screenshot. Sama tak dengan iPad? Lain? Lain. Tak sama. Okey, nanti cikgu nak belajar kamu lah. Cikgu tak ada nanti tu macam mana nak screenshot. Okey, baguslah siapa yang dah tahu screenshot, jadinya senang lah kan? Katalah cikgu bagi latihan, lepas tu kamu tak bagi latihan dalam satu-satu sheet, kamu pun buat terus dalam tu. Lepas tu nak hantar kat cikgu, nak screenshot betul tak? Nak screenshot, mesti nak tahu macam mana nak screenshot tu. Lepas tu, buatlah cara screenshot guna iPad tu. Hantarlah dalam mana-mana tempat yang cikgu bagi tahu tu. Okey, kalau hantar kat Google Classroom lah. Okey.
Kamu belajar sains, Pak Bestari belajar sains, teacher Rahilah suruh hantar latihan tugasan kamu biasanya dalam apa? Telegram. Kadang-kadang dalam Google Telegram. Form ada kena letak sekali yang kita screenshot tu. Kadang-kadang hantarnya dalam Telegram. Okey. Kalau dalam Google Classroom tu teacher suruh turn in tak? Sains tak pernah guna Google Classroom lagi rasa. Ya ke? Okey, tak apa. Cikgu selit sikit. Kemarin cikgu ada paut video kan? Satu dekat info peranti tu. Cara nak turn in tugasan dalam Google Classroom. Okey, last nanti cikgu buka balik Google Classroom kita tu. Cikgu buat contoh sebenarnya. Kalau katalah nanti cikgu-cikgu kamu nak guna Google Classroom. Lepas tu dia nak minta kamu pergi hantar tugasan dalam Google Classroom. Kebiasaannya bila nak hantar dalam Google Classroom kena turn in. Baru kira hantar. Kalau tak turn in ataupun hand in tu tak kira hantar. Tak kira hantar. Sekadar pergi klik saja tu. Jadi cikgu tak boleh nak bagi markah. Cikgu tak boleh gradekan kamu punya tugasan tu. Okay, tak apa, nanti ujung cikgu sentuh balik. Okay, cikgu nak bagi tahu hak ni. Kamu terokos sendirilah ni. Ni bahagian 1, bahagian 2. Contohnya cikgu hari tu cikgu tunjuk 1, 2 kan. Nak klik 3 ni. 3 ni ada apa? Mana dia? Bahagian 3. Okey, Safari trip. Ni nak belajar Safari. Macam mana nak guna browser Safari yang ada dekat iPad kamu tu. Ni kan laman Safari macam ni. Semua video-video YouTube dipautkan sini. Okey, guna Safari dengan berkesan macam mana. Tambah artikel pintasan ke skrin utama iPad. Kita sebenarnya apa-apa yang kita cari dekat Safari tu, kita boleh bookmark. Okey, kamu tengok video ni lah macam mana nak bookmark, nak simpan supaya bila lain kali nak masuk, contohlah portal delima kan, banyak nak guna lepas ni, kamu boleh bookmark. Kamu boleh bookmark dekat Safari tu. Cuba tengok video ni. Macam mana caranya? Cikgu rasa umur-umur kamu ni tengok video YouTube start je boleh kan? Oh macam ni kan? Cikgu pun memang banyak belajar melalui YouTube. Tak tahu apa mencari kat YouTube, kira YouTube tu jadi macam tok guru dah kan. Sebab kita nak tahu. Bila nak tahu, cari je lah. Zaman internet ada ni kita cari saja. Okey, begitu juga bahagian 4 ni kamu tengok. Bahagian 4 dia cerita apa? Bahagian 4 macam mana nak gunakan kamera dekat iPad tu. Ni contoh lah ni. Pengurusan album gambar kan ada galeri kan. Setiap peranti walau sama ada tablet ke, telefon pintar ke ada galeri. Betul tak? Kita ambil gambar disimpan dalam galeri. Merakam skrip. Macam mana merakam skrip? Nak kongsi bahan. Ni video ni yang cikgu share kemarin kan. Dalam tu siapa tengok lah. Saya. Ni basic je. Kita ambil gambar dah hantar cikgu Telegram ni. Okey, ni skrip merakam skrip iPad. Cikgu rasa sekejap kita tengok apa ada dalam video ni. Okey, ni lah dia boleh main tak payah. Ada beberapa cara untuk berkongsi hasil kerja di dalam iPad dengan orang lain. Kita tengok sana. Yang pertama, ambil gambar skrin, tekan butang utama dan butang atas pada iPad dan lepaskan secara serentak. Macam tu nak screenshot. Ketik gambar skrin di penjuru kiri bawah dan selesai. Kita ada pilihan untuk simpan ke foto, simpan ke fail atau padam gambar skrin. Jika kita memilih simpan ke foto, kita boleh melihatnya di dalam album gambar skrin dalam aplikasi foto. Selain itu, kita juga boleh mencipta rakaman skrin dan tangkap bunyi pada iPad. Tangkap bunyi. Project Science. Ni guna apa ni? Guna Keynote kan? Nota. Ada guna nota. Nota. Best kan guna? Cikgu pun syok tengok. Tu Mari boleh, kita lihat boleh apakah buat definisi lip ketempatan. sebelah-sebelah. Ketempatan didefinisikan sebagai jisim per unit isi padu sesuatu bahan.
Secara teori, bahan yang mempunyai ketempatan yang rendah akan terapung, manakala bahan yang mempunyai ketempatan yang tinggi akan tenggelam. Mari bandingkan dengan pemerhatian suatu eksperimen. Berdasarkan pemerhatian, dapat diperhatikan bahawa air gula Melaka berada di lapisan yang paling bawah. Diikuti dengan susu cair, siap, dan air sekali. Di atas permukaan air siap. Okey, cikgu stop Ustaz. Dia guna ni kan, dia guna tadi apa, dia buat screenshot ni, rakam skrin iPad, lepas tu dia edit video ni dalam iMovie. Betul tak? Cikgu agak macam tu lah. Boleh label, boleh apa semua ni. Sebab ada pen sini ni. Okey, syok. Lepas ni tadi Jalili bagi tahu dah guna Keynote ni. Orang lain pun boleh guna lah. Orang lain pun guna lah kot. Intan Sarah apa semua ni boleh guna lah Note ni. Dah try tak guna Note? Boleh. Guna dah. Guna, bagus. Okay, kena guna lah no? Boleh. Okey, kamu terokal lah nanti bahagian 5, bahagian 6 ada apa. Cikgu pun tak mau nak guna masa banyak ni. Kita dah ada 10.46. Cikgu nak ke tadi. Apa? Ni sumber pembelajaran ni ada apa tu? Kita tengok set. Himpunan sumber pembelajaran untuk rujukan semua guru dan murid. Okey. Oh ni. Sains tingkatan 1. Muzik tingkatan 1. Drawing in classroom. Okay, cikgu ada bagi tak dia video ni. Boleh cari ni macam mana nak drawing in classroom melalui ni. Ni apa ni? Apa ni? Konten ni dia buat oleh apa ni? Rakan-rakan cikgu macam cikgu juga lah. Tapi dia orang gunakan iPad ni untuk mengajar anak murid mereka. Jadi mereka ada satu tim lah, kumpulan membina konten hak ni. Membina kandungan hak ni. Jadi nanti kalau ada rezeki cikgu akan cuba cari salah seorang daripada mereka ni. Kita buat ni lah, buat perkongsian lah. Ini ada digital illustration. Puan Zarah Zakaria ni cikgu tadilah juga, cikgu Zarah ni. Dia share macam mana dia ajar anak-anak murid dia untuk ni creating cityscape with Keynote shape. Kamu boleh tengoklah ni. Sketch. Tengok macam komik yang cantik ni. Boleh melukis di sini, sketch school. Kamu pun boleh meneroka nanti. Okey, ni hasil kerja kawan-kawan kamu yang pernah menggunakan program ni kot, hasil kerja murid, ada apa di sini. Ni kawan-kawan kamu di seluruh Malaysia yang pernah menggunakan iPad ni, dia hantar kepada MDEC ni untuk masuk tandingan lah. Okey tu. Dia buat storytelling. Ni bawah ni sekolah menengah. Okey, kamu boleh tengok nanti. Kan, kreatif mereka. Okey, itu saja. Cikgu nak review sikit sajalah. Kalau perlu nanti cikgu buat konten secara video lah. Cikgu letak dalam channel sekolah. Lepas tu share dengan kamu lah. Macam tu lah. Kalau nak cerita semua dalam Google Meet ni macam tak cukup masa kan. Jadi itulah integrasi cara kamu belajar dalam suasana norma baharu sekarang ni. Nanti bila dah bersemuka di sekolah, benda-benda macam ni kita tak tinggal terus. Kita masih gunakan. Jadi itulah kata musim apa ni kamu duduk di rumah ni sebenarnya satu rahmat dah Allah bagi. Kalau kita duduk di sekolah mungkin benda-benda ni kita tak tahu. Dan peranti iPad pun tak sampai dengan kamu. Tak ada program cerdik ni. Tapi disebabkan mod PDPR ni KPM bermurah hati bagi peranti kat kita untuk belajar. Untunglah kamu jadi murid-murid B40 ni. Anak-anak cikgu bukan murid B40 tak merasa lah kan, tak merasa. Mak ayah dia kena pergi cari sendiri peranti nak bagi kat mereka. Jadi untung kamu, untung sangat. Itu sebab cikgu usaha juga untuk bantu kamu supaya ada ni lah. Ada faedah lah untuk kamu dapat peranti ni yang bukan duduk simpan saja no.
Ni baguslah kamu join hari ni. Mungkin hari yang lain ni, lah cikgu hari Jumaat buat apalah nak buat program dengan kami. Cukup-cukup lah hari Ahad sampai Khamis dia kata. PDPR. Penat lah kami ni. Ada yang kata macam tu. Kecil hati cikgu. Okey, tak apalah kita lupakan itu. Cikgu nak pergi ke ni. Cikgu stop presenting yang ni. Sana. Habis penerokaan kita nanti insyaAllah minggu depan kalau mengizinkan cikgu buat satu lagi sesi yang lain, tajuk yang lain pula. Okey, cikgu nak tunjuk kat kamu apa ni Telegram set. Cikgu nak tunjuk Telegram. Okey, nampak kan? Nampak tak? Set lah. Dia tak ni. Okey, kamu nampak Telegram kita ni yang info peranti ni. Cikgu kecilkan. Okey. Okey, yang ni yang cikgu bagi ni. Video ni. Siapa tengok dah video ni? Cara hantar tugasan Google Classroom oleh murid. Kemarin dah Lily pun Saya. Okey, bagus. Tengok dah kan? Tengok dah. Faham tak? Tengok dah. Ya. Faham. Cikgu pun tak pergi tengok di classroom tu siapa yang turn in dah. Kemarin cikgu tunjuk tu lah anak cikgu tu kan. Contohnya macam mana nak turn in tu. Okey, sekejap cikgu pergi tengok di classroom tu. Sekejap lah. Classroom. Kami tengok dulu Telegram ni. Cikgu nak tengok berapa orang yang turn in. Cikgu buat contoh kan, latihan tambah pecahan tu. Bukanlah nak ngajar matematik kat kamu. Cikgu nak buat contoh macam mana kamu nak turn in tugasan. Okey, sekejap cikgu tengok graded. Kemarin cikgu buat contoh grade. Okey, ada orang turn in tak? Cikgu sekejap. Cikgu kena tengok di classwork. Okey, sesi kedua. Cikgu buat contoh je tu. Okey, seorang je turn in. Okey, kemarin lah Lily tanya kat cikgu kan. Macam mana nak jawab apa cikgu? Lily kata, cikgu dia kata, cikgu bagi contoh, soalan contoh. Macam mana nak buat dan hantar. Okey. Tak boleh, ada try tak Lily kamu nak turn in dia tu? Bila kamu klik foto tu, okey cikgu tukar sharing terus ke classroom ni. Cikgu tukar sharing. Ke classroom. Tab. Okey. Okey, nampak kan? Sekejap. Tu. Ni. Ni mood cikgu. Cikgu ada grade sini. Cikgu ada grade di atas tu. Ni apa? Ya, cikgu turun ke sini. Cikgu ada grade ni. Kamu tak ada lah, kamu ada 3 saja kan? Tapi bila klik foto ni, klik foto di iPad, dia buka macam mana tu? Ada tanda pensel tak? Ada macam boleh kita conteng-conteng tak? Saya klik, dia tak keluar langsung. Oh, dia tak keluar langsung. No. Cikgu pun tak dapat bayangkan macam mana di iPad tu. Sebab cikgu tunjuk tu melalui smartphone, betul tak? Video yang cikgu buat tu melalui smartphone. Bila cikgu klik gambar tu, dia pergi ke picture yang boleh diedit. Jadi boleh tulis di situ lah. Boleh terus jawab di situ. Okey, kalau jadi macam Alia Aisyah kata tak nak keluar langsung tu, line kamu okey tak masa kamu buka tu? Dok jugalah. Mungkinlah itulah satu faktornya. Kalau timeline okey tu cuba klik line tengok. Okey, ni contoh lah kalau katalah macam dalam video yang cikgu tunjuk tu, bila klik-klik tu boleh edit tu, maknanya kamu boleh kira kalau tempat lain sat, kira kat kertas conteng ke, buku conteng ke, macam mana nak tambah ni. Lepas tu kamu ambil lah jawapan yang betul, tulis dalam kotak tu. Okey, tu caranya. Lepas tu satu lagi cara, sekiranya cikgu kata, cikgu bagi tugasan dekat Google Classroom tu, nanti turn in tugasan ni. Dia tak tahu kita tu boleh buka ke tak gambar tu. Tapi kita ni nak hantar kan, kamu nak hantar, cikgu suruh hantar dah.
Apa caranya kalau tak boleh gambar ni? Dia tak boleh nak edit. Tapi buka tu nampak gambar. Kamu nak buat macam mana nak turn in tu. Ada cara dia. Nanti cikgu akan susul lagi satu video. Katalah boleh nampak soalan ni. Kamu pergi ambil satu kertas A4, kertas putih ataupun buku kosong, buku matematik kamu ke. Kamu salin soalan tu, lepas tu kamu kira. Ambil iPad kamu tu, ambil gambar. Kan? Ambil gambar, masuk dalam galeri telefon, betul tak? Bila nak turn in, okey cikgu tunjuk macam mana nak turn in. Cikgu share di mana? Sekejap. Ni paparan cikgu. Kalau cikgu buka, tadi cikgu buka di ID Alia Zahra ni, apa ni kelas dia, classroom tu. Cara nak attach. Bila ada gambar tu dalam galeri, kita boleh add word. Tu yang cikgu nak bagi tahu tu sebenarnya. Tapi benda ni kadang-kadang memerlukan ibu ayah kamu bimbing lah ataupun abang kakak kamu bimbing kamu. Kalau tidak tak nampak. Sekejap cikgu tukar sharing. Tukar sharing hak ni kepada tukar lagi lah. Cikgu sharing a window. A window kepada mana classroom tadi? Ni. Okey, ni kelas-kelas anak cikgu di Serita tu. Cikgu mereka mengajak guna Google Classroom. Okay, cikgu saja add dia nak buat contoh. Okey, ni paparan di laptop cikgu lah. Okey, katalah kemarin dia dah turn in dah. Contohlah dia nak unsubmit pula. Cikgu dah graded dah situ. Walaupun view assignment, cikgu dah grade dah kerja dia. Lepas tu, Allah salah lah hantar kat cikgu ni. Nak hantar jawapan yang betul. Kalau di tablet kan cikgu rasa tablet iPad kamu keluar macam ni lebih kurang lah. Ada butang resubmit ni. Jadi boleh create semula. Nak hantar line lah. Tak boleh lah hantar ni. Salah. Ni. Padam lain ni. Langkah dia. Ambil jawapan lain. Klik file. Klik file. Nampak tak? Saya cikgu tengok di skrin nampak tak paparan dia. Browse. Pergi cari mana tadi yang kita snack tadi. Contohlah kan. Okay, cikgu try. Ambil satu ni. Contohlah katalah ni apa ni dah siap kan. Dia nak ambil di mana. Tengok telefon cikgu. Contohlah hak ni Okey, ni jawapan betul. Lepas tu open. Open, masuk balik. Maksudnya kita atas jawapan yang betul kepada cikgu nak hantar. Baru resubmit. Tekan resubmit. Kemudian tekan turn in. Hantar lain lah. Maksudnya hantar lain. Okey, cikgu nak tanya. Agak-agak faham tak ni? Faham. Faham nak turn in ni? Faham. Boleh. Okey, nanti cikgu akan cuba buat satu assignment lagi dalam ni. Cikgu akan letak satu assignment di sini. Di bawah ni. Di bawah sesi kedua ni cikgu akan letak. Hari ni ke esok ke kamu boleh try. Tengok try. Ataupun kamu turn in yang ni pun tak apa. Cuba buat, cuba jawab soalan pecahan ni. Jawab soalan pecahan ni. Okey, Alia Aisyah kata buka tak nampak apa kan. Maksudnya klik ni tak nampak lah yang ni. Kan betul tak kemarin tu? Tak nampak yang ni. Okey, kalau kat Satgi bila line okey tu kamu klik, kamu nampak ni. Cuba kamu jawab. Tak boleh jawab dalam ni, kamu ambil kertas lain. Kamu ambil kertas lain, kamu salin soalan ni. Cuba jawab, lepas tu turn in kat cikgu. Cikgu nak tengok apa kamu boleh. No? Okey, kita tengok nanti nah. Okey, cikgu rasa tu sajalah. Sekarang ni dah cikgu nak sharp sejam saja perkongsian ni. Kalau banyak-banyak pun kamu tak larat nak duduk depan skrin kan. Sama lah macam hari PDPR juga. Okey, cikgu harap perkongsian cikgu hari ni sedikit sebanyak bagi faedah lah kat kamu. Jadi cikgu mengharap sangatlah kepada 90 orang yang menerima peranti ni, jika tak ada masalah yang teruk-teruk sangat, gunakanlah peranti ni. Okey, bila tak ada line, mungkin cikgu rasa hak yang apa ni aplikasi yang ada dalam iPad tu boleh digunakan. Cumanya nak kena belajar sikit-sikit lah. Macam nak buat note, okey macam dari kata tadi dah buat note kan. Okey tu berdasarkan kepada
cikgu-cikgu kamu mengajar dalam kelas lah. Macam empat bestari dengan empat cekal, cikgu tak ajak, cikgu hanya ada masa hari macam ni lah nak bimbing kamu supaya gunakanlah untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Terokor semua tu. Okey. Ada apa-apa yang kamu nak tanya, yang kamu tak faham, kamu tinggalkan saja dalam Telegram info peranti tu. Drop saja komen kat situ. Lepas tu InsyaAllah dari semasa ke semasa cikgu akan cuba jawab lah macam Dalili kemarin. Tanya terus cikgu jawab. Betul tak Dalili? Tanya je. Tanya. Betul. Okey. Okey, itu sahaja. Ni apa cikgu nak tanya ni? Sofia Mahmud ni ayah siapa? Ke abang siapa ke? Siapa dia ni? Cikgu sebab tak naik nama. Saiful Alif ni guna ID MOE lah. Ni Sofia Mahmud cikgu tak tahu. Amal Qayyim tadi keluar dah kau? Izzah tadi keluar dah. Amal keluar dah. Mungkin line tak apa clear lah. Okey, terima kasih walaupun hari ni ada 11 orang saja untuk onboarding yang kedua. Onboarding satu dulu ramai juga 26 orang. Ni mungkin dah alah cikgu tak lama dah pergi sekolah. Gaduh nanti jumpa cikgu sekolah lah cikgu. Dia kata. Dia pun tak pernah guna lah iPad dia ni. Okey. Tak baguslah macam tu kan. Gunakanlah. Okey. Terima kasih Dalili. Terima kasih Ain Kaisara. Terima kasih Zahira Fatia, Alia Nur Aisyah, Ain Syuhada, Saiful Alif. Mana Saiful Alif? Ada lagi? Apa ni? 2 orang lagi ni? Siapa dia atas? Syasha Zulaika. Terima kasih join cikgu hari ni. Azam Amal Zakirin. Okey. Kita jumpa lagi untuk sesi yang berikutnya nanti. Nanti video rakaman ni cikgu akan pautkan dalam info peranti nah. Dan juga dalam Google Classroom tu lah. Dalam Google Classroom kelas sokongan program cerdik ni. Cikgu akan letak di situ. Jadi kamu boleh tonton semula lah kalau kamu nak tengok. Okey, di samping tu cikgu akan teruslah buat konten-konten yang boleh memandu kamu, boleh membimbing kamu. Dengan syarat kamu rajin-rajinlah buka Telegram ni. Walaupun ni bukanlah Telegram apa ni untuk PDPR kan. Tetapi sedikit sebanyak bantu kamu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ada nak tanya secara langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Bye cikgu. Bye. Terima kasih juga cikgu. Bye cikgu. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Tak nampak muka cikgu lah, nampak kucing tu. Doraemon. Doraemon kala biru, ni kala orange.